Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi rahmat dan nikmat kurniaan Allah. Kita bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah. Diberi kita kesihatan yang baik, badan yang sehat, kecerdasan minda, dan masa dan ruang untuk kita sama-sama menghadiri majelis ilmu sementara kita menanti waktu Isya, di antara satu masa yang kata Nabi SAW, intizar sa'ah, menanti masa untuk Isya, peluang untuk kita sama-sama membuka minda kita, mendengar ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Alhamdulillah, saya sedih Allah Ta'ala bagi ruang untuk boleh buat kuliah masjid madrasah yang tertua bagi saya, paling lama. Madrasah ni madrasah paling lama. Saya ngajar lama sungguh ni, 20 tahun. Jadi madrasah inilah saya mula first lepas pada Covid ni, lepas pada kurang sihat, inilah malam pertama saya kuliah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan yang baik berterusan insyaAllah. Cuma saya nak sebut, kalau ikut SOP ni tak rugi lagi. Tuan-tuan ni, tuan-tuan tak bakal mas saya royak Kita bincang satu tajuk yang kebetulan. Kebetulan barang-barang ini musannif ulama dia sebut, pengarang kitab dia sebut, penderitaan dan cubaan merupakan hal biasa di dunia. Derita kita, cubaan ini merupakan perkara biasa di dunia. Ambo sendiri pun ambo rasa supaya mati dah, seolah-olah mati hidup semula. Tuan-tuan pun tak tahu. Memang saya tak royak 2 bulan setengah tuan-tuan tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh berak, tak boleh kecil. Hak mana kita tengok kita tahu, duduk dengan oksigen. Alhamdulillah, hari ni Tuhan beri supaya sedia kala. Tuhan beri, alhamdulillah, boleh ngajar balik. Seolah-olah kata mati hidup semula. Satu lagu Jamaatillah, mati hidup semula. Amba ingatlah kata. Baik, alhamdulillah lah. Jadi benar lagu ni tuan-tuan. Penderitaan cubaan ini satu perkara yang biasa di dalam dunia. Kalau dia tak cuba kepada kita, dia nak cuba kepada siapa? Bahagia, derita, Allah Ta'ala buat kepada kita. Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dia bagi, orang panggil dia bagi satu perasaan, dugaan, ujian. Semuanya itu atas kesabaran kita sendiri, kerana Abu sifat sabar ni bukan semuanya. Tuhan nak bagi darjat kepada orang ni bukan semua.
Ha? Supaya kita nak gali telaga, nak mata air comel sekali. Kalau kita gali telaga, jumpa air, jumpa pakai berhenti, tak comel. Dia kena buat lagi. Bau seluk, bau pasir. Hak nak comel sekali ni, jumpa batu. Batu, hak tu air jernih, comel sekali. Kalau kita, air beres, tu boleh air tu tak apa. Keruh, tukar tempat lain pula, tak jadi juga. Tukar tempat lain tak jadi juga. Tapi kita sobat, kita gali, insyaAllah kita dapat mata air yang bersih. Begitulah nikmat dunia setelah Allah Ta'ala beri kesengsaraan kepada kita, kerana ujian bagi orang mukmin itu adalah nikmat. Ada kita tahu situ. Kata Ibn Athaillah dia sebut, la tastaghrib wuqu' al-akdar ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfiha wa wajibun na'atiha. Jangan engkau merasa heran, kata dia, atas terjadinya kesulitan. Mu jangan berasa, awak jangan berasa, kita jangan berasa keheranan apabila kesulitan berlaku kepada kita. Ada yang Allah Ta'ala uji, makan pun tak boleh, nak minum pun tak boleh. Amo tu yang uji, nak pun nak mati dah. Ingat masuk hospital tu, doktor rakyat tambah 10 minit ya, kalau lewat sikit lagi pakai tak ada. Mengingat pagi ni. Tapi semuanya kerja Allah Ta'ala. Dan kita boleh rasa bagaimana sakratul maut tu dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Tak ada mikir lain, mikir mati. Mana kita tak boleh rasa heran kesulitan ini Tuhan buat kita. Kita tengok kesulitan bukan dalam hidup saja. Orang nego, hari-hari dia buat cemek, hari-hari buat cemek, hari-hari buat akak. Tiba-tiba hari tu cakap nak buat tak jadi. Tak kena kok mana aku ni, bagai supodah, uli supodah, gaul supodah, tapi tak jadi juga. Apa? Apa habis puyuk, nak apa, tak kena kok mana. Itu ujian sikit. Ujian sikit. Dalam kita anak ramah, anak 7, 8. Anak 7, 8. Tapi dalam 8 orang ni bukan semua berjaya. Ada yang sengsara. Ada yang bawa diri, ada yang berjaya, ada yang tersungkur. Tapi itu sebenarnya Tuhan nak beri kepada ibu bapa satu muhasabah. Supaya kita dapat kesabaran nak menangani isu-isu seperti itu. Kalau Tuhan beri anak kita semua berjaya, lapar-lapar berjaya orang kaki kita, tak ada mikir dah bagi susah. Tak ada mikir kamu dah. Tapi Tuhan uji, ni segala seorang ni kat Tuhan, anak ambo ni kerja apa Allah ni yang malu ustaz ambo ni, siapa tak dibalas apa malu kok orang. Nampak? Sebelum ni dibalas tiba-tiba anak ni kena orang panggil main kuda. Bukan naik kuda, main kuda. Siapa tak pergi balas, kan tak kena sama malu kok kan. Tuhan baru uji sikit. Tapi kita tak nampak nikmat yang Tuhan bagi. Ni lagi anak kita berjaya. Ni lagi anak kita berjaya. Kita kembali kepada anak para nabi yang alaihi wassalatu wassalam. Anak Nabi Nuh, anak Nabi Lut. Subhanallah. Kita ingat anak kita. Betul. Jadi kita jangan merasa kesulitan itu satu perkara yang heran, jangan heran. Selama engkau berada di dunia, bila kita duduk di dunia ni, inilah tempat ujian, segala-gala ujian atas dunia. Orang lain tuan kita tengok dalam YouTube, kita tengok dalam internet, orang tak ada tangan, tak ada kaki, dia tak ada kata apa mari Jumaat masjid. Tak. Mana kereta, nak kapal pen, kata tak susah pun. Tapi kita Tuhan uji. Kenapa Allah Ta'ala buat orang lagu tu? Kenapa Allah Ta'ala buat orang lagu ni? Kenapa Allah Ta'ala buat lagu tu? Supaya kita ni yang boleh melihat keadaan lagu tu ni, boleh menilai, boleh muhasabah.
Allah dia saya tak boleh tak ke aku hak segar-segar tak boleh. Dah. Kalau ni tak pakai mask, dia kira tak pakai mask. Kena 1,000. Kalau kali boleh mau beri mask 1,000. Hak mu tak tutup aurat tu pun cerita. Mu tak takut azab Tuhan ke? Selai rambut. Bukan satu muka, selai rambut dia azab oleh Allah Taala. Apa tu? Ni benda yang sepatutnya tuan-tuan kita kena muhasabah untuk diri sendiri. Jadi atas dunia ni semua hak Tuhan buat ni bisabab. Habis sabab ada sebab dia Tuhan buat. Tuhan buat ujian orang-orang alim, orang-orang para nabi, para mursalin, para anbiya, para tabi'in, para salihin, semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang digergaji. Ada nabi yang ditahukan telaga. Itu rasul, tuan-tuan. Waktu ujian yang Allah Taala beri hari ni, kita kena redha dengan sebab apa? Sebab kita duduk atas dunia. Dia mati tak ada dah. Kenapa tak ada? Kerana apa? Bila mati, tuan-tuan, ada dua golongan saja. Semalam saya sebut. Golongan orang mu'azzabah, muna'amah. Golongan orang yang kena azab dan golongan orang yang kena beri nikmat. Golongan yang kena azab, iaitu dia nak cara orang hari-hari kena timbul malaikat. Pelakau. Lagu mana betul Wallahu a'lam. Tapi golongan yang muna'amah, dia bersai sama-sama dia. Jadi nak dapat mu'azzabah, nak dapat muna'amah ni mari mana? Acuai dia atas dunia. Ad-dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat kita bercucuk tanam, mencari galian-galian untuk kita bawa akhirat. Kita nak dapat muna'amah daripada dunia. Nikmat. Jadi mu'azzabah, muna'amah, mai mana? Mai pada dunia. Dunia ni mazra'atul akhirah. Tempat kita berusaha sebanyak mungkin untuk kita bawa pikul. Pikul bagi hak kita ni masa akhirat. Sebab tu Tuhan sebut dalam surah Al-Hasy, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat. Saya sebut semua ni mengulangi ayat-ayat Allah tak salah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina taqullaha wa beriman, takut ulimu akan Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, mu kena tengok, mu kena fikir, mu kena lihat gapo hak mu nak bawa esok-esok. Untuk esok-esok matilah. Dan gapo dia bekalan yang mu nak bawa. Orang genggelek, orang gebewah dia buat ke dia? Kalau betina tak lagi saja, paling-paling kurang gula. Nah, kalau Kelantan lah, orang luar dia buat pergi saja lah, bewah. Bewah di luar sia-sia setengah 2 jam, pesing dia. Tak ada masalah, itu adat dia. Adat Kelantan dia tak pergi saja, lumayan, boleh ya. Ke mana? Itu adat dia. Kalau kita tak angin nilai mawah, waktu pesing dia. Itu adat. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang kamu buat. Baik. Jadi sebab apa selama kita duduk dunia ini, kita jangan berasa heran ujian, cubaan, dugaan Allah. Ada orang nikah curang, ada orang nikah tak ada anak, ada orang nikah bergocok. Kira ini dengan susu abah. Kita tengok hari ini kes perceraian di Kelantan. 1 hari 7 kes. Dalam musim PKP, 1 hari 7 kes perceraian di Kelantan. Dalam musim PKP ni, mana cerai mati ni bagai biasa. Ini orang asam garam rumah tangga, asam garam kehidupan. Baik. Fa innaha ma abarazat illa ma huwa mustahiqun wasfiha wa wajibun na'tiha. Kenapa? Sebab memang begitulah yang patut terjadi, kata Ibn Athaillah, dan yang menjadi perkara biasa di dunia. Di dunia ni bagai kena uji, bagai kena nikmat,
Bala semuanya atas dunia. Akhirat tak ada dah. Akhirat muna'amah, mu'azzabah. Alam kubur. Alam kubur ni muna'amah, mu'azzabah sampai kepada syurga neraka. Hak tu kita tak boleh nak mikir dah. Mu tingkat berapa, mu kelas berapa, mu nak masuk kelas berapa di syurga tak boleh mikir. Janji masuk syurga. Duk kelas berapa pun tak kisah lah. Tapi nak dapat barang susah lah. Lah Allah comelnya beka ke tinggi-tinggi. Allah sedaknya kalau di kedai 2 hias kepih kerah dah. Kita tengok lawa yang berkelesok aku nak ambil. Esok tengok pula tak ambil. Lusa tengok pula tak ambil. Dia minggu depan kerah. Tahu saja tumbuh lain pula. Ulu lawanya beka kelawak sedap. Tapi mu tak kait boleh ke tak? Mu tak ambil boleh ke tak? Mu tengok saya tak boleh. Mana usaha itu adalah amal kita atas dunia. Mu nak jadi baik mayat. Kota mayat tahu pasal malas semua. Apa? Pamun nak syurga. Kata Tuhan tak dia tak tahu kita je buwi nak buwi mana mu tak kerja. Tuhan nak buwi mana? Toke mu kerja dengan toke. Minta gaji, toke tengok kong tak duduk ni. Mau kerja 5 hari mana? Sehari pun tak mari ni. Boleh gaji tak boleh gaji? Hutang boleh. Edman. Cukup boleh habis duit tak ada orang potong. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Tak kena dia nak bui bagai yang mutawak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal satu misqal dia daripada kebaikan, Tuhan bagi kebaikan. Jadi atas dunia ni tuan-tuan hal biasa. Lah ni musim kita diuji oleh Allah. Macam-macam dah. Allahu Akbar. Ada orang marah. Nak pergi masjid tadi. Telefon kamu. Tak ingat. Tak boleh kau masuk nama kamu seorang. Nak pergi majma'ah. Kamu pun masuk nama. Masuk nama tak mari pun. Sakit hati kot kadang-kadang. Rupanya hak duduk telefon tu hak tak pergi semai jemaah. Tapi Alhamdulillah bila Tuhan buat lagu ni, masjid bang kita lari subuh penuh. Alhamdulillah. Bukan banyak soh kerana cara, memang ramai sungguh. Ramai sungguh. Setara PKP buat jarak ni pun jemaah 700. Air ramah. Mak 700 ni, mak boleh isi skala 1000 lebih. Ni, 700 ni air banyak. Ayat cerita. Kenapa ujian Allah? Semayang zuhur sekali 1 sah lah ni 3-4 sah. Jadi ramah, beratus. Semayang zuhur 100. Jadi satu, orang panggil ini sebagai motivasi untuk kita. Air bakal nak hati dah ni. Dia takut gitu dah. Orang ni kalau dia tengok orang mati, dia takut sebentar, lepas tu dah. Lepas tu dah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, kalau siapa dia pergi Taif, dijumpalah Masjid Abdullah bin Abbas. Apabila engkau sanggup beramal kerana Allah secara tulus dan penuh dengan keyakinan. Allahu Akbar tu dalam bab sembahyang. Dalam bab puasa, dalam bab zakat, dalam bab korban. Korban pun ni dah. Mahal tahu ni korban. Dah nak buat korban nak buat mana? Oh, tak boleh 10 kilo daging, 700. Ya. Mula-mula daging banyak, pergi beli kedai lah. 10 kilo, 10 hias kilo. Kalau 10 kilo berapa? 300 lah daging. Ambil tulang pula lagi. Beli 5 kilo. Tulang 22 hias kilo, 25 hias kilo. Berapa? 5 kali tak apa 100, baru 400 lebih. Dah, ambil perut sikit sekilo. Orang tak buih perut 5 kilo. Gerbang. Adakah siapa 5 kilo gerbang? Ada. Orang nak jangan lah. 500 mutih ke beli lah. Tapi pengorbanan hati kita ikhlas dengan Allah.
Allahu Akbar. Amo ke kerpengamu. Nemu sekon, nak tak ambil sekon tu. Sok bagi sabun. Amo tak mikir. Tak bagi sabun. Amo suka belakang. Nak tak kami ambil sekon. Bagi sabun, amo tak mikir. Tu bau pengorbanan. Ini nak beri daging, puas tok, ambil tok. Ini molek lagi ni. Kulit perut. Campur. Cocok di zaman dulu, cocok di dinyo. Zaman dulu dah, tak ada supik dulu. Dia cocok di bilahnya, dia gauk-gauk dia cocok. Ada 2 keping. Nak goreng pun sebab salah, nak singgah pun sebab salah. 3 orang beri baru beri singgah. Zaman dulu kerana ada ustaz royak, mu kena beri ratus ketika kampung, mampu. Daging 5 kilo nak beri ratus ketika kampung, mampu. Kenapa tidak faham tentang konsep pengorbanan itu sendiri? Sebab tu Nabi SAW pesan kepada Abdullah bin Abbas, dia kata, kalau mengamalkan Allah Ta'ala, maka laksanakanlah, buatlah. Tuan-tuan, kita tengok solat kita, solat sembahyang kita. Amu bawa ni sama Zawzu bawa ni, amu telefon untuk guru amu lah. Amu kata, Ustaz, amu ni boleh setakat sembahyang boleh baca teh lah. Sujud rokok semua tak boleh. Orang beres. Orang lain yang segala lega tak boleh baca pun. Tak boleh semayang pun. Orang lain segala lega tak boleh semayang pun. Semayang semua. Allahu Akbar. Kalau kita baca, ikhlas wajib besar. Sebab tu tuan-tuan semayang kita. Kalau kita dengar orang kapung duk kecek. Oh lo, apa tak main? Untuk dah, dah lupa menek ni. Yang balik ceru lewat. Contohlah. Tu lewat, lupa maya asam. Masuk asam. Maghrib apa ada ni? Maghrib 7:30. Maghrib 7:30. Dia sampai rumah pukul 7:20 ni, 4 minit. Habis tak semayang ikut. Asam. Tolong saya ingat orang kata apa? Kata koking kata. 4 minit masa ni boleh semayang lagi nak ya. Tahrim ni biar orang semayang dia. Kalau tak semayang lagi tak ada tahrim nah. Maka Nabi SAW dalam satu hadis sebut, maya kita pun ambil wudu, basuh muka sekali, basuh tangan sekali, basuh kepala sekali, basuh kaki sekali, ambil wajib. Semaya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai kalau doa, amin kita berapa? Allahu Akbar. Subhanallah. Masuk satu rakaat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang bengori. Allahu Akbar calim bayar. Para sahabat kita pun aku ya dah tak dah. Berhenti lah. Kau ayat dah memang tak ada. Musuh aku juga. Orang bayar dia berhenti semayang. Tu nak ayatnya bodoh, bukan jahil, bodoh. Kenapa bodoh? Sebab tak ngaji. Bahasa kasar. Sebab tak ngaji. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis sahih dia sebut, man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Barang siapa yang dapat satu rakaat sembahyang, dapat dah satu rakaat, ada 2 lagi. Nah, faqad adraka shalah. Qad bila masuk pada fi'il madhi, kalau kita mengaji bahasa Arab wajib. Qad adraka yudraku. Adraka fi'il madhi. Qad adraka shalah, sesungguhnya dia mendapat akan sembahyang. Bebelmu. Dosa tetap berdosa. Dosa apa? Dosa mentakhirkan sembahyang. Hello. Dosa mentakhirkan sembahyang itu dosa. Musa nak sembahyang. So, dapat pahala tak? Dapat. Dosa lain. Kalau mu tak sembahyang 2 kali dosa. La ilaha illallah tu besar mengaji belakang pekoh. Ni mengaji tasawuf saja, maya niat, maya kawan niat dah semaya tadi pasal masa cuk tadi kalau tak ada pun dapat dah pahala mungkin niat dah. Allah otak. Batu maya mana pun tak apa tapi tembok kalau apa getok ke benda ke tak ada masalah. Asalnya cuci daripada hadas dan najis. Kemudian bersih tubuh badan, beres lalu. Pakaian tu orang. Tak gila. Waktu moyak orang tak semayang ni gila.
Sebab tu Nabi sebut, mu ikhlas dengan Allah. Semayang ikhlas dengan Allah, amal ibadah ikhlas dengan Allah, korban ikhlas dengan Allah, puasa ikhlas dengan Allah. Namun apabila engkau tidak mampu untuk melakukannya, maka sabarlah. Orang gerbang, mahal tahun ni 700 lebih. Tak boleh. Allah tak boleh. Sabarlah. Tak boleh. Kerana sesungguhnya sabar itu merupakan satu keuntungan tersendiri bagimu. Ni yang bagi yang paling. Sabar ni tak boleh. Ambo pokoknya kada tak sabar, mau mari mau mepet. Ada orang mau ambo. Tok email apa tu kereta mesti tak boleh mari. Kereta bau mesti dia tak khabar ambo nak sujud tadi. Pergi di rumah lagu ni tak terus ke ambo boleh. Kenapa kereta boleh? Tekak kena tipu mu mengambil aku. Macam-macam kadang-kadang marah kita. Marah. Betul-betul lah tak email. Betul-betul lah tak email. Boleh email. Kecil belakang dia temu. Kecil depan ni. Katok ni. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seseorang, apabila engkau bersabar, kau bani payah. Amor sendiri payah. Ada. Okey kata itu imej baik. Kita ni habis je. Kita bibir. Keren. Dak. Malu habis je. Keren. Sabar ni payah. Sebab tu Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Sabar ni hak mula kena. Ni kat napa bini apa kolok lembu bini. Mari nak sabar lah bah. Aku sabar dah setara tu, kau tak sabar lama acuh tu. Sabar apa letak dia kata. Tapa bini rebu. Baru anak dia kata sabar bah, sabar. Sabar dah setara tu. Kalau tak sabar buat lagi. Sabar apa lah tu. Sabar hak mula-mula. Ujian Allah Ta'ala sakit demam. Allahu Akbar. Ambo bila ambo sakit ni, ambo tengok anak-anak isteri jatuh mata. Tak tidur malam. Memang tak tidur semua. Untuk Allah bagi merasai bagaimana. Itu dah kasih sayang kita ni. Kadang-kadang situ kita nampak. Dia nak dapat pahala ni susah. Kesabaran ni susah. Sabaran ni ibu segala-galanya di dunia ni. Umar Al-Khattab pernah berkata kepada seorang, bila engkau bersabar, maka hukum Allah Ta'ala tetap berlaku. Dan engkau mendapatkan pahala atasnya. Namun apabila engkau tidak bersabar, maka ketentuan Allah tetap berlaku. Dan engkau berdosa kerananya, kerana tidak sabar. Ambo ni kalau musibah yang kena kat ambo ni, kalau orang tahu berkali rubuh. Allahu Akbar. Orang tahu, orang tak tahu. Tapi bagi ambo setahun tak sabar lagi. Tak sabar. Payah. Kita macam juga, kita backing. Kerana kita ni sifatnya manusia. Sifat manusia ni gitu. Ya ketika mari 10 bulan ular jinuk, dia pergi rojak budak dia kecil bulan. Dah, jinuk lah bertidur lama-lama tak pun makan dia betul lah. Nah. Nak ayatnya. Bagi kita serupa. Dan seterusnya perkataan Ibn Athaillah disebut dikabulkan permintaanmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bergantung kepada penyerahan dirimu kepada Allah. Ini kena duduk sini tuan-tuan. Kita doa, ya Allah aku doa tak dekat nak boleh Tuhan aku cakap minta bertahun-tahun dah lah aku minta tak boleh. Kita pun mecok. Betul. Kita mecok. Minta aku tu tak boleh, minta aku tu tak boleh, minta aku tu tak boleh. Tolong ustaz, tak boleh ustaz ni doa tak boleh habis balas habis masjid.
Okey, tawaf, mai hajat, habis tepat, habis Mekah, habis Madinah, lepas Kaabah. Tak terima juga. Tuhan tak beri. Tuhan tak beri juga. Cakap nak doa tak jadi. Allah la ilaha illallah. Maka disebut di sini, dikabulkan permintaanmu oleh Allah berkaitan kita kepada Allah. Contoh saya ambil contoh satu ya. Kita kata tak buat kau tu tak lewat pun tak boleh. Kita lagi ngai. Saya cerita semua buat ngai sebab saya boleh ngai. Lama dah tak gila ni. Masa nak pergi pula ni. Ni dah ayatnya kita boleh. Saya buat contoh yang tuan-tuan boleh mikir. Orang amu tak lagi masuk tanding ngai. Memang tak penuh amu tak minat. Tanding ngai amu tak minat. Ikan kolek, kau ikan sungai amu tak minat. Lama boleh. Tidak ada orang panggil, tidak ada perlawanan, tidak ada orang panggil apa? Kalau orang panggil penentangan lah, kalau kita bahasa kita kasar juga. Orang panggil tak berlawan, main ke sungai ni, main ke perol tak sahur. Beda. Dia kena cari ikan, tak tahu ikan apa. Ni kita tahu dah kalau ikan geli. Ikan ke ikan kakak. Tak tahu. Ni ikan pun tak tahu ikan pun tak tahu kap. Kami baru tahu. Nak tenggiri. Nak ebek. Tu baru ya dia. What lagi? Rasa kami Dr. Saya mengatakan. Tuan-tuan kita pergi ngai. Ngai berapa? Dalam pertandingan tu dia buat satu batai 40 ya. Betul? Ya kalau duit tu dia buat untuk hadiah haram. Pertandingan mancing kalau menggunakan duit itu untuk hadiah, haram. Satu bau 40 ya, dua bau 80 ya, tiga bau cucu ngai. Orang minat cara halal Allah lagi. Tu bawa dah. Ni minat. Ngai. Tujuh. Pukul 8 sampai pukul 2 petang. Pertandingan ngai ni pukul 8 sampai pukul 2 petang. Mana pukul 2 petang tu baru dia kira pemenang dia. Dapat ikan ke, tak dapat ikan ke. Contohnya pukul 8 sampai pukul 12 lah. Sekarang 3 jam 4 jam. Ni ngai boleh, ni ngai boleh. Tiba-tiba ada seorang mama ni, dia main ngai pukul 9. Dia tak ada. Tapi dia mari lambat. Dia mari lambat. Orang lain boleh banyak dah. Tapi dia mari lambat. Dia dah tak ada, cuma dia mari lambat. Kereta sumak ke apa. Dia pun tak. Tiba-tiba naik sekali. Orang lain pasti boleh naik kilo, dia pun tak kilo. 12 kilo. Boleh orang pupri masa sudah tamat. Boleh sabun ni. Dia tahu ke tak? Dia nak mana? Dia yakin. Dia kata kalau ada rezeki aku, ada lah rezeki aku. Kau mana? Kalau kau tak yakin, dia kata tak yakin dah. Aku sebelah lah ni. Tahu? Tak yakin dah. Habis orang belakang dah ni. Pukul apa lagi? Aku pukul 11 baru nak pergi. Pukul 12 habis dah. Nah, dia kata, dia tak pergi. Tapi kalau orang yakin, dia kata kalau rezeki aku pergi lewat pun. Kalau hak aku, tetap hak aku. Betul tak? Boleh tak tentang buat gitu? Amu ada getu yang pakai. Kalau tak amu ada getu. Kalau hak aku, kok mana-mana pun, boleh hak aku. Satu hari ni cerita pengalaman daripada diri mesti. Amu pergi laut kemayan ni. Kali lasak. Alih tahun bawa dia di sini. Amu buk ada pagi sana. Dia kemayan. Buk amu tak hidup. Cakap nak start tak hidup. Bawa orang 3 orang. Untuk kaki lewat dah. Tunggu muka hak sayang kaki tak ngai dari mana. Kita kaki ngai lepas umur 3. Dia mau nak tupai lagi. Pukul 8 taman dah. Cakap start tak hidup. Pukul 9 lebih baru start. Pukul 9 lebih orang giat bagi klik dah. Klik dah. Oh ustaz baru nak pergi dah. Biarlah kita pergi. Tak ada bagi hari ni. Tak ada bagi. Ni kes sunnah. Nak ayat kes sunnah. Berlaku pada dia mesti. Ambil pukul 9 lebih pergi. 2-3-4 putih buk balik dah. Balik laku. Balik. Boleh tak ada bagi. Nak kisi macam tu. Musim kisi musim ni.
Oh tak ada bagi Allah sekelo cakap pulah tak dekat lagi. Amo gi ko semile. Amo gi semile. Moga mesti tak mesti. Muka itu ngulang-ulang dah. Tak ada takdir. Dalam masa 2 jam 50 kilo. Balik di rumah dia kata apa? Ustaz cari man. Amo tekan nak pusing tak boleh. Stone paper tu 50 kilo. Nak ayat cerita. Amo kata pergi situ lah. Kita pergi dah situ tadi. Mulai. Tu nak ayat rezeki Allah. Rezeki Allah ada di mana-mana. Begitu juga dalam permohonan doa kita dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Doa kita nak makbul lagu mana? Keikhlasan kita tak ada. Sebab tu dia kata ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Permintaan tidak akan bertahan selama engkau memohon hanya kepada Allah. Namun permintaan tidak akan mudah apabila engkau bergantung pada dirimu sendiri. Bahaya diri kita ada, tetapi pergantungan dengan Allah itu tak ada. Kalau mu sebab tu aku mana-mana boleh. Mu gilau ngai tak bau. Mata kai tak ada. Tali tak kuambu. Upah tak ada. Agak-agak tenawi ke dah? Tak ada. Tapi ada kot tu yang buat lagu lain. Sahabat hamba dia tak boleh lah. Dia balik dah. Masuk kali masuk dalam kuala dia. Betul aja lalu kubuk tu tengok ikan kakak. Lopak-lopak. Kena tarik kipas. Kena kipas motor buk orang. 20 kilo. Tak ada sejarah 20 kilo ke kakak. Kakak sungai. 20 kayu. 20 kilo. Kakak sungai. Ni. Buat apa? Oh. Pada tu. Nah, itu rezeki Allah. Dia pun pakai ambil gitu. Ikan duk. Pening kena kipas buk. Kebetulan. Nak kipas buk rezeki dia. Alhamdulillah. Pergantungan kita tak boleh nak lari daripada Allah. Di sebalik penyerahan ada usaha ikhtiar. Ada usaha ikhtiar. Mu nikah dengan binimu. Sore duk Johor, sore duk Kuala Lumpur. Setahun sekali tak jumpa. Kata tak apa boleh anak. Boleh anak mana mu tak ada sekali. Kami peselaju ke buat online. Pakai WhatsApp gitu ya. Memang kita penyerahan Allah, tetapi pergantungan dengan Allah tak boleh nantinya usaha ikhtiar tu hak kita. Persiapan kita hak kita. Ya. Mu tak semaya macam mana Tuhan nak beri pahala kamu? Soal pahala ni hak dia nak bui kata bui dia bukan hak kita. Kita buat Kita buat. Anta amudullah kana katara wa lam takun tara wa innahu yara. Dalam bab ihsan. Penyerahan kita kepada Allah Taala ihsan. Anta amudullah kana katara. Musembah Allah seolah-olah kamu tengok Allah. Mu tengok tak? Dak. Wa lam takun tara maka aku tak tengok tu wa innahu yara. Tengok tu semua. Allah. Alhamdulillah. Orang sini tengok. Alhamdulillah. Bergantung semua. Kami jemaah. Alhamdulillah. Segala sesuatu yang kau pohon dengan menyandarkan kepada Allah Ta'ala akan menjadi mudah. Bila kita duduk lagu ni. Tuan-tuan kita tengok. Amo tengok sekarang ni. Contoh secara logik. Tuan beri kita. Masa mana kita makan nasi sedap? Acik ya kamu. Masa mana kita makan nasi sedap? Lapar tak? Lawak ada kata tak? Jadi kerja tak? Kalau lapar. Makan kecap punya. Makan yang budu punya. Betul tak? Tapi kalau kenyang, mutok kami bakar. Betul tak lagi. Betul tak? Ngatuk.
Masa mana sedap tidur? Masa mengatuk. Tapi jangan mengatuk tak berasa sudah. Kalau mengatuk tak berasa itu setan. Masa ngatuk. Tapi kalau mu tak ngatuk, mu tidur hotel 10 bintang, mu tak negok. Amu dah lalui dah. Barang tak boleh tidur ni lalui belakang. 2 bulan setengah. Tu yang mau ya. Macam mana seksa ni nak. Tapi dah boleh tidur, Tuhan yang tahu. Dah jamai benar. Kami tak jauh lah tidur jamai tu. Dah. Nak ya je. Tu nikmat yang paling kita boleh nampak sekali. Nikmat makan dengan tidur. Hak dua tu kita ambil dulu. Ni nak wayaknya barang hak kita tak boleh wayak kau kan. Kalau mudah agak dah. Air ke boleh sedap. Air sejuk tak mau. Baik pun tak ada lagi. Dah. Tapi kalau mu kenyang, mari cendol tak ada lagi apa. Kalau kita ajak tang kenyang tu, makan tak ada dah, tak ada lagi lah. Nak kan. Mu kenyang. Ini hikmah Tuhan buat kita supaya kita mikir balik nikmat yang Allah Ta'ala beri tu, kita kena bersyukur dengan apa Tuhan beri. Jadi kita kalau serah diri dengan Allah, maka maksudnya bila kita serah dengan Tuhan, segala-galanya mudah. Amo lah ni kena maaf lah amo makan lah ni. Amo tak milih ke amo. Maka sambal habis. Tak nak makan tu tak lapar. Kadang-kadang Otina kata dia dah masuk, tak payahlah, mana habis dah. Yuk mari lah habis nasi dah. Sebab nikmat ketika tu, ketika nikmat sedap ketika kita lapar. Betul tak? Oh sedap Otina, subhanallah. Orang zaman dulu dia buat ngai dah, makan ngai dah. Buhai, buhai, dah tahu dah. Makan kenyang, habis tu. Makan dengan bodoh, mak salih makan dengan bodoh lagi. Nah, kalau nikmat makan tu tika tu yang tika lapar. Tapi kalau nikmat sedap, barang kasih, oh biasa ni lauk sedap ni, kami bakar ni. Sehingga ikan, biar apa ni lah. Sebab tak lapar. Kalau lapar, mana nasi ni? Oh nanti mata baru goreng dah. Mana hilang goreng lah pun. Mana apa? Beza kata. Tapi kalau kita tuan-tuan duduk situ, ambil rumah tangga. Ambil rumah tangga. Tapi kalau tak duduk situ, jadi balah dia ni. Buat macam mana dulu. Sedangkan segala sesuatu yang kamu mohon dengan tertumbuh dirimu sendiri, maka akan jadi sulit. Kita nak kuasa, Tuhan nak beri kita ni barang yang mampu kita terima. Tuhan tak akan beri kepada orang yang tak mampu dia terima. Beban banyak Tuhan beri kepada hak mampu kita terima. Oleh kerana itu, janganlah engkau meminta sesuatu kecuali dengan menyandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu padah tu. Tuhan tahu ke apa perlu untuk kita. Nah, Tuhan tahu ke hak perlu untuk kita. Padah dengan kita, maka Tuhan beri. Tuhan ni dia tahu sebab dia yang maintain kita, dia yang manage kita. Tentu disertai dengan diperhatikan adab yang dituntunkan. Ini rupanya akhlak. Dalam bab meminta kepada Allah Ta'ala pun, doa pun ada akhlak. Sebab tu dari Islam ni, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Alhamdulillah. Astagfirullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati. Buat segala lama saya tidak lama. Ingat kata ada dah untuk orang lain dah. Tapi ada lagi Ustaz Rizzi. Alhamdulillah Tuhan panjang umur lagi ni. Mudah-mudahan berkat doa tuan-tuan semua. Berkat doa tuan-tuan semua, Allah Ta'ala kurniakan kita kesihatan afiat.
Dan kita ni hak mana ada ni, kita ingatlah sakit demam susah senang ni kerja Tuhan aku. Ada ketika kita molek, ada ketika kita tak molek. Ada ketika sihat, ada ketika kita sakit. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. اللهم لا قلوبنا من حياتك كما نورت الارض من شمسك ابدا ابدا بعد المحمين. اللهم اطلعنا طائفين، اللهم اطلعنا طائفين، اللهم اطلعنا ابواب نور معرفتك يا رب العالمين. اللهم انزل التوبه على الاستقامه على شريعه الغراء وطريقه البيضاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.